Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Oke, pada hari ini adalah kelas Sains Tingkatan 1. Pada pukul 11.30 ini adalah kelas 1 aktif. Saya ada mohon ataupun minta pelajar-pelajar 1M untuk join, tapi kelas 1M dia ada kelas bahasa Melayu juga menggunakan platform Google Meet. Jadi dia tak dapat join sama-sama. Dia tak dapat join sama-sama tu kita ni je lah. Kita teruskan dan mereka hanya akan dapat rakaman je sajalah, rakaman di YouTube sama seperti macam kamu semalam lah. Bila kalau tak ada join tu dapat rakaman sajalah. Okey, untuk hari ni untuk hari ni adalah jirim, iaitu berkaitan dengan 3 keadaan jirim. Kita akan tengok, kita akan lihat dulu, kita tengok dulu apakah itu jirim. Jirim seperti yang kita tahu terdiri daripada unit-unit asas. Dia sebenarnya adalah zarah. Okey, dia adalah zarah. Zarah ni partikel kecil-kecil zarah-zarah yang seni. Kalau zarah dalam bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris kita panggil dia partikel lah. Zarah-zarah yang seni, yang sangat-sangat halus. Jirim tu terdiri, kita nak bentukkan tu macam manusia ni terdiri daripada sel kan. Okey, terdiri daripada sel. Tapi kalau jirim ni semua benda yang memenuhi ruang dan juga mempunyai jisim tu, dia terdiri daripada zarah. Nak bentuk dia tu terdiri daripada zarah. Zarah ni pula tak boleh dilihat dengan mata kasar. Kata tak dapat dilihat dengan mata kasar, pandangan kasar tak dapat. Pakai pakai mikroskop cahaya pun tak boleh. Mikroskop cahaya yang ada dalam makmal tu kan, tak boleh juga. So nak pakai apa nak tengok zarah? Kena pakai mikroskop elektron. Dia zoom lagi besar, dia zoom tu lagi halus. So dia akan nampak. Okey, mikroskop elektron. Okey. Kalau nak tahu bagaimana zarah tu sangat-sangat halus, sangat-sangat seni, so dia ada satu eksperimen lah. Satu eksperimen ini berkaitan dengan hablo kuprum ni. Sama ada warna biru ke warna ungu dulu masa di dalam makmal, saya tak ingat lah. Okey, apabila ni kita masukkan hablo ni, zarah-zarah tadi dia akan memenuhi kepada air ni. Air ni akan tukar warna lah, warna dia warna purple lah saya rasa. Okey, kuprum sulfat. Okey, dia akan apa-apalah, kalau warna dia pink, dia akan warna pink lah air tu. Kalau warna biru, dia akan warna biru lah. So dia akan merebak lah, meresap dan juga merebak ke dalam air itulah, dilarut dalam air untuk menunjukkan zarah tu ada sangat-sangat halus. Yang seterusnya kita kena tahu, terlepas 3 keadaan jirim tu yang sebenarnya nanti mungkin kat bawah nanti ada 3 keadaan jirim tu yang sebenarnya pepejal, cecair dan juga gas. Pepejal, cecair dan juga gas. Kita nak kena tahu tu. Yang seterusnya adalah zarah ni pula, kalau ikutkan teori dia sentiasa bergerak kepada semua arah. Benda yang kecil-kecil tu dia bergerak-gerak. Tapi tak nampak lah kita, dia nampak bergegar. Kita nampak lah dia bergegar barang-barang kita ni. Tapi dia punya sifat dia, dia sentiasa bergerak pada semua arah. Okey, yang seterusnya ni dia bagi tahu dah. Okey. Zarah-zarah jirim ni sentiasa berlanggar di antara satu sama lain. Dianggap kecil lah. Dianggap bulatan-bulatan kecil tu dia tulis, dia akan melanggar satu sama lain. Apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu jirim, zarah akan bergerak lebih laju. Kenakan haba. Okey, kenakan haba. So zarah tu akan bergerak dengan lebih laju. Macam kamu masak air kan. Tengok tiba-tiba menggelegak. Itu maksudnya ada punya zarah tu dah bergerak dengan lebih laju. Tapi bila disejukkan, dia dah perlahan. Sejuk dia perlahan. Kalau ni disejukkan kat sini, ada tulis bila sejukkan dia akan lebih perlahan. Itu zarah. Okey. Jirim ni ada 3 lah.
Tiga dia punya ciri-ciri jirim ni, tempat pepejal, cair dan juga gas. Okey, saya ada bulatkan tu. Pepejal, cecair dan juga gas. Itu tiga ciri bagi jirim. So, biasalah kita jumpa dekat dalam kita punya kehidupan seharian ni, sangat-sangat biasa lah. Okey, contoh dia tengok sini. Antara contoh-contohnya lah, banyak lah. Banyak lah. Contoh pepejal dia bagi kat sini cawan seramik. Dia bagi kat sini cawan seramik. Ada juga cair dia bagi madu. Wap air, gas ni dalam bentuk wap. Dia bagi macam tu lah. Okey. Kutek ni bagi contoh macam tu. Ada banyak lagi lah contoh-contoh. Pepejal, cecair, gas, apa-apa saja dekat rumah kamu tu, kalau keras dia apa semua, tu bentuk pepejal. Bentuk air-air tu bentuk cecair. Wap air ni, wap air, gas ni pula dalam bentuk wap, bentuk udara ke gas kan. Kamu hembus, kamu punya nafas ke kan, dalam bentuk wap. Okey, air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Air je boleh. Air satu-satunya bahan boleh tiga-tiga wujud dalam tiga-tiga keadaan. Air boleh wujud dalam keadaan cecair dan itu sifatnya itu. Lepas tu kalau kita sejukkan, air tersebut, dia beku, dia jadi pepejal. Kalau kita panaskan air tersebut, dia jadi wap air. Okey, so air adalah satu-satunya yang boleh jirim yang bentuknya boleh kita bentuk kepada tiga keadaan itulah. Satu-satunya wujud yang semula jadi wujud dalam tiga-tiga keadaan ni. Air itu bagus. Air boleh jadi ais, iaitu dalam keadaan pepejal. Air boleh jadi cair, dalam suhu bilik biasa dia jadi cair. Air ni jadi steam. Steam ni wap air, wap lah. Gas tu dalam bentuk steam. So dia tiga-tiga tu boleh jadi. Okey. Untuk yang seterusnya, seterusnya kita nak buat perbandingan. Perbandingan antara ketiga-tiga jirim tu, kita nak buat perbandingan lah. Okey, pepejal. Kita tengok sifat dia. Sifat dia ni kalau ikut bentuk dia, bentuk dia tetap. Pepejal ni bentuk dia tetap lah. Kalau bentuk dia pensil, dia macam pensil je. Masuk dalam bekas apa-apa pun, dia jadi pensil lagi. Kalau buku kan, buku kan bentuk pepejal kan. Kamu simpan kat mana-mana pun, dia masih dalam bentuk simpan dalam bekas air ke apa, bentuk buku juga. Okey, kalau cair, kalau air, katakan air, kamu ikut simpan dalam cawan. Dia ikut bentuk cawan tu bulat. Kalau cawan tu petak, air tu bentuk petaknya. Tu yang dikata mengikut bentuk bekas yang diisi cair ni. Okey, yang seterusnya gas. Dalam keadaan gas boleh tak ambil bentuk? Boleh juga. Gas ni dibentuk mengikut bekas yang diisi juga. Okey. Jisim. Jisim dia adalah jisim tetap. Bila kita timbang, jisim dia tetap juga. Okey. Itu keadaan bagi pepejal. Jisim dia tetap. Kamu timbanglah buku kamu, tetap je. Okey. Okey. Cecair pun sama. Okey, tetap. Tapi gas tak boleh. Gas kita susah sikit. Tiada jisim yang tetap gas ni. Isi padu pula. Isi padu dia adalah tetap. Okey, kita isi padu dia tetap. Cecair pun sama, isi padu dia pun tetap juga. Gas mengikut isi padu bekas. Okey. Keboleh mampatan. Kita tekan. Boleh tak mampat? Okey. Yang ni tidak boleh dimampat. Bentuk pepejal sukar. Memang sangat-sangat susah. Tak boleh dimampatkan. Keadaan cecair sukar untuk dimampatkan. Tetapi gas kita boleh mampatkan. Okey. Gas yang dalam tong gas kan. Tu sebenarnya dalam bentuk gas. Tapi dah dimampatkan dalam tu. Kita isi, tekan dia. Dia jadi bentuk cecair. Tapi bila masak, dia jadi bentuk gas. Itu sebabkan kita dah mampatkan dia. Tapi bila kita keluarkan dia, picit lah tong gas tu. Kita tengok, dia keluar dia punya bentuk gas. Kan? Tapi dalam tu goncang-goncang, bentuk cecair.
lighter kan, lighter. Kamu tengok lighter tu. Kamu goncang-goncang-goncang, ini dalam bentuk gas. Cuba tekan lighter tu, kita tekan. Tengok-tengok keluar bentuk gas, tak bentuk cair pun. Itu disebabkan oleh gas tadi telah dimampatkan sehingga boleh menjadi cecair. Okey. Okey, ni kita tengok ruang-ruang ya. Zarah-zarah kita anggap yang bulat-bulat tu. Sekejap. Okey, kalau kita nampak dah sikit. Okey zarah-zarah yang kita nampak bulat-bulat tu. Kalau zarahnya jarak besar, ruang jaraknya besar, macam ni lah. Macam gambar rajah pertama ni saya tulis gambar rajah 1 ni. Ada saya tulis gambar rajah 1. Sekejap belum muncul lagi kot dekat paparan. Okey dah. Okey, gambar rajah 1. Gambar rajah 1 ni, kamu tengok ruang di antara zarah tu, yang bulat-bulat tu zarah lah. Ruang di antara zarah tu jarak ni sangat-sangat besar. Ni ruang-ruang ni lah. Ni ruang-ruang dia kat sini lah. Ni. Ruang dia tu sangat besar. Sebabnya zarah-zarah ni, apa dia punya ni, tidak rapat. Okey. Kalau cecair, dia sederhana rapat. Kalau pepejal, dia sangat-sangat rapat. So, kalau nak lukis, katakan lukis zarah bagi pepejal. Katakan, dia kata, ada satu soalan tu, dia kata, lukis zarah bagi pepejal. Katakan kamu tak nak buat bulat, kamu buat petak. So, lukis zarah bagi pepejal. Buatlah bulat-bulat macam ni. Bila kamu boleh buat bulat macam tu, okey, bermaksud kamu faham bahawa bahawa pepejal tu dia punya zarah dia rapat. Dia punya ruang tu sangat kecil ruang dia. Ruang-ruang tu sangat kecil. Zarah-zarah tu berada tersusun rapat. Okey. Kalau dia kata lukis zarah bagi lukislah zarah bagi gas. Kamu kalau ni buat peta, jarak jauh sikit. Macam tu. Okey. Kalau cecair, sama juga. Jarak dia jangan dia macam gas, tapi dia boleh rapat-rapat macam tu. Tapi jarak dia masih besar. Ruang tu besar. Okey. Tu maksudnya kamu faham bahawa zarah-zarah untuk dilukis bagi cecair, pepejal, cecair dan juga gas. Macam tu nak lukis. Okey. Kalau dekat sini dia tulis, kalau gas, ruang antara zarah tu besar sini. Ruang tadi dah tengok dah besar. Susunan zarah berjauhan, memang tak ada sentuh-sentuh langsung. Pergerakan bebas, bebas bergerak, berlanggar-langgar sana sini. Okey. Kalau cecair, dia punya ruang dia sederhana lah. Dia masih ada ruang lagi, nampak ni. Dia ada ruang-ruang lagi ni. Okey. Dah saya kala-kala tu. Okey. Tu susun rapat zarah dia. Zarah dia boleh cantum-cantum. Okey, dia boleh cantum-cantum kan. Tapi ruang tu masih besar lagi. Pergerakan dia pun bebas juga. Boleh bergerak, mengelongsor, melanggar antara satu sama lain lah. Okey. Tetapi tidak bagi pepejal. Okey, kalau pepejal, dia punya ruang sangat sempit. Dia punya zarah tersusun rapat. Pergerakan dia tetap. Bergetar pada kedudukan yang tetap. Dia nak bergerak lah tu. Tapi dia tak boleh. Okey, sebabkan susunannya dah rapat. Itu adalah susunan bagi zarah-zarah. Pepejal, cecair dan juga gas. Okey. Kayu atau besi digunakan untuk membina jambatan. Kayu atau besi digunakan untuk membina jambatan kerana pepejal mempunyai susunan yang padat dan bentuk yang tetap. Dan itulah guna kayu atau besi. Kalau guna air, habis jatuh pula semua. So, kita guna dalam bentuk pepejal. Okey. Itu perbandingan di antara tiga keadaan jirim. Okey. Bentuk zarahnya. Okey. So, kita teruskan lagi. Ni kadar resapan. Okey. Kita kena tunggu dulu. Dia punya skrin tu. Saya pun tunggu juga skrin kat headset saya. Saya tak boleh laju sangat. Tengok skrin tu tak ni lagi. Tak keluar lagi. Tengok kat skrin yang punya. Tu dah keluar dah. Okey. Nampak dekat skrin dah keluar. Baru saya boleh besarkan sikit. Saya pun tunggu dekat skrin. Sebab mungkin delay lah. Memang delay lah. Kita pakai internet kan.
Kalau saya ikut saya punya skrin ni, dia laju. Okey. Okey, kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Okey. Resapan mana yang paling cepat sekali kan? Dia kata kalau ikut kat sini, pernahkah anda terfikir bahawa bau minyak wangi dapat dihidu selepas disembur walaupun dari jarak yang agak jauh? Mengapa? Okay, minyak wangi. Minyak wangi tu kita sembur. Lepas tu, kenapa dari jauh lagi kita dah boleh hidu dah penyebaran bau seperti ini sebenarnya dia kata sebenarnya disebabkan oleh zarah-zarah yang terlalu halus. Zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Okey. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian tersebar. Bila kita sembur tu, zarah yang ada kat minyak wangi tu, zarah yang wangi-wangi tu dah termasuk dalam udara, dia pergi bergerak. Okey, dibawa oleh udara tersebut lah. Sebab tu kamu dapat cium. Dan dia berselerak lah. Dia tak ada satu arah sahaja ke depan ke apa. Dia pergi merata-rata. Kita boleh katakan bahawa resapan telah berlaku. Okay. Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Ini maksudnya kalau macam tu minyak wangi, macam kamu kawan kamu terkentut ke apa ke, kamu pun dapat bau juga kan. Macam mana kamu tahu bau tu? Sebab resapan telah berlaku dalam udara. Okey. Dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Kalau kepekatan tinggi, kawasan zarah tu berada di kawasan berkepekatan tinggi, lembap ke apa ke, dia pergi ke kawasan yang rendah sikit, yang tempat yang lebih kering. Okey, dia laluan dia macam tu. Kalau dia lalu kat kawasan yang berkepekatan tinggi, macam terlampau lembat, dia tak pergi, resapan tu tak pergi secara meluas, dia tersangkut-sangkut. Sebab dia nak pergi, dia tak boleh. Sebab tu dia pergi ke kawasan berkepekatan rendah. Okay. Ini contoh minyak wangi yang disembur. Zarah udara yang bulat-bulat tu, zarah yang minyak wangi yang kecil-kecil tu. Okay, dia dah masuk dalam tu. Jadi dia bawa oleh ditiup oleh ni lah. Oleh tiup oleh udara atau angin tu. Dapatlah baunya, tersebarlah baunya, itulah namanya resapan. Dekat sini sebabnya terlampau banyak eksperimen, kita nak buat eksperimen pun tak boleh, tapi kamu boleh buat jugalah eksperimen ni. Contohnya macam ni, guna nila kan, nila nak tahu resapan tu berlaku ke tidak. Masuk baju kan, pakai nila, tahu tidak dah nila kamu ni. Okey, nanti dia akan pakai bawa ke seluruh air tersebut. Macam sirap lah, sirap, air sirap. Setitis sirap dengan air kosong. Tengok-tengok terus merah semua air tersebut. Itu namanya resapan lah. So, ini adalah eksperimen. Ini eksperimen yang kita boleh tengok lah. Okey. Okey, ini bagus. Ini adalah kadar resapan dalam bentuk pepejal, cecair dan juga gas. Ini ada agak-agak. Hamlo kuprum tadi warna biru. Okey, warna biru. Dia kata kalau dalam bentuk ni, dia nak resapan tu agak-agak, dia memakan masa nak bertukar semua agak-agak tu jadi warna biru, dia makan masa beberapa hari. Beberapa hari baru boleh jadi warna biru. Okay, beberapa hari baru boleh jadi warna biru. Kalau dalam bentuk cecair, 2 jam je semua sekali dah warna biru. Kita biar je. 2 jam je. Kalau dalam keadaan gas, kita masukkan kat sini, dia pakai gas bromin kot. Gas bromin ni je yang ada color agaknya. Lain jarang gas yang ada color. Gas lain semua tanpa warna. Gas bromin dia try dalam udara 15 minit dah meresap seluruh tempat. Jadi kadar resapan yang paling tinggi sekali dekat gas, cepat. Yang kedua cecair, yang ketiga pepejal. Pepejal susah lah. Kita nak resapan untuk semua tu susah. Okey, perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Okey.
So sama ada dia diterima haba ataupun bebaskan haba. Okey, nanti kita akan tengok perubahannya. Okey, apabila dipanaskan, apabila disejukkan. Nanti kita akan tengok. Ini pelajar tingkatan 1 perlu kuasai, perlu tahulah. Okey, ini panaskan. Kalau panaskan tadi zarah-zarah tadi dia akan bergerak. Dia daripada pepejal. Sini kalau mau tengok, ni kawasan pepejal. Okey. Bila dipanaskan, dia akan jadi cecair. Bila dipanaskan lagi, dia akan jadi gas. Di kawasan sini. Okey. Pepejal, cecair dan juga gas. Itu. Kalau dia sejukkan, terbalik pula daripada gas pergi cecair, pergi kepada pepejal air tadi kan. Okey. Itu keadaan perubahan dia. So, dia ada nama dia. Ini yang nama yang perlu dihafal oleh pelajar lah. Perlu sangat-sangat dikuasai. Okey. Sekejap, paparannya tak keluar lagi tu. Okey. Perubahannya. Kita namakan dia apa. Okey, ini perlu dikuasai. Ini saya perlu kecilkan sikit supaya nampak. Nanti jap tengok nampak kan. Paparan handphone ni. Okey. Kita tengok dulu Daripada pepejal. Okey. Daripada pepejal pergi ke cecair. Pepejal sini. Okey, sini pergi ke cecair. Pepejal dia pergi cecair. Tengok. Dia perlu apa? Dia perlu dipanaskan ke? Dia perlu disejukkan untuk pepejal jadi cecair ni. Daripada pepejal pergi cecair. Dipanaskan ke? Disejukkan. Dia mesti dipanaskan. Baru dia jadi cair. So namanya peleburan. Ni namanya peleburan. Nampak ke? Nampak kan? Okey. Tapi so haba diserap lah. Kita kena serap haba tu lah. Okey. Air batu tadi kena serap haba tu baru dia boleh jadi cair. So nama dia peleburan. Kalau pada cecair, daripada air nak bagi kepada gas, nak bagi kepada pepejal. Air nak jadi ais. Air nak jadi ais. Kamu kena masukkan dalam peti ais. So adakah haba dibebaskan ataupun haba dibebaskan atau haba diserap? Kalau haba diserap ni jadi panas. Dia kena panas ke kena sejuk? Dia kena sejuk. Kalau kena sejuk ni kita bebaskan haba. Kita bebaskan haba baru jadi sejuk. Okey. Nak jadikan air kepada ais, kita kena masuk dalam peti ais. Nama dia adalah pembekuan. Contohnya nak masuk dalam peti ais lah. Nama dia pembekuan. Air cair jadi pepejal. Okey. Ni pula. Okey, cecair nak jadi gas. Okey, cecair nak jadikan gas. Okey, kalau cecair. Okey, cecair nak jadikan gas. Kita mesti panaskan cecair tu macam nak masak air. Contohnya macam nak masak air. Kamu kena panaskan air tersebut. Nanti akan jadi uap air. So namanya adalah pendidihan. Pendidihan. Disebabkan kita kena api, jadi kita kena serap macam masak air lah. Kita kena guna api, haba. Penyejatan. Penyejatan ni macam jemur baju. Tak payah buat apa-apa. Tak payah ni jemur baju dekat cahaya matahari. Nanti dapat haba dekat situ. So penyejatan. Itu namanya cecair kepada gas juga. Ada dua. Penyejatan. Okey. Tadi pendidihan ni memerlukan haba. Kena ada api. Kalau penyejatan ni kamu jemur dekat matahari pun dah boleh lah. Okey. Itu cecair kepada gas. Gas kepada cecair pula. Gas kepada cecair. Gas kepada cecair namanya kondensasi. Okey, kondensasi nak kena disejukkan. Disejukkan maksudnya haba perlu dibebaskan. Kalau haba diserap jadi panas. Kalau haba dibebaskan dia jadi sejuk. Okey. Berlainan pula dengan ini. Ini. Pemejal luapan. Pemejal luapan ni melangkau. Pepejal pergi kepada gas. Gas pergi kepada pepejal. Dua-dua nama dia sama, pemejal luapan, cuma dua-dua sama. Kalau pepejal nak cari pada gas, kena panaskan. Okey, nanti haba diserap. Kalau gas nak pergi kepada pepejal, dia kena sejuk.
Okey. Mesti haba dibebaskan. Nak sejuk, mesti bebaskan haba. Okey, itu adalah perubahan-perubahan jirim yang perlu dihafal oleh pelajar-pelajar lah. Ini apabila ada kesan haba. Perubahan jirim ni ada kesan haba. Kalau tak ada apa-apa, dia tak jadi apa-apa. Cecair tu, air tu tak jadi apa-apa. Kalau tak tahu je, dia tak jadi. Dia mesti ada haba yang dibebaskan atau haba diserap. Kena masuk peti ais ke, tak kena masuk peti ais ke, kena jemur ke, kena pakai api ke. Okey. Kalau tidak, tak jadi apa-apa lah. So, kita tengok satu-satu. Okey, kita akan tengok satu-satu. Peleburan tadi. Peleburan tadi maksudnya pepejal jadi cecair. Dekat sini dia boleh dia bagi contoh kat sini panaskan mentega. Panaskan mentega lah. Okey. Nak masak roti ke, nak masak burger katnya, dia pakai mentega sikit. Mentega tu pepejal. Kenakan pada haba api tu dia jadi cecair, nampak. Kalau panas sangat lagi, yang cecair mentega tu dia jadi gas. Tu nama dia peleburan. Sekarang ni pepejal jadi cecair. Nama dia peleburan. Dia menyerap haba lah. Jadi bila menyerap haba, haba diserap. Barulah boleh bertukar pepejal jadi cecair. Okey. Zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. Sebabkan kalau pepejal tadi dia punya zarah dia tetap duduk je dalam tu, susun cantik-cantik. Bila dah ada haba, barulah nak bergetar lah. Bergetar nak bergerak-gerak lah. Macam kamu lah. Kalau kena api, mengelejat lah kan. Dah kena api kan. Lari lah sana sini. Sama juga macam zarah tu. Dia dah kena api. Mulalah zarah-zarah tu nak bergerak-gerak lah. Pendidihan. Pendidihan ni sama tadi macam masak air. Masak air ni bermaksud haba kita kena serap lah. Kita kena serap haba tersebut. Tu penyerapan haba ditulis kat situ. Saya pasang sikit. Pendidihan. Masak air lah. Bila masak air ni kena serap haba. Apa yang dipanaskan tu kita kena serap lah. Sama juga. Dia dapat satu tenaga apabila dipanaskan. Jadi tempat dia bergerak dengan lebih laju lah. Sebab cecair nak pergi kepada gas. Tenaga tu dah bertukar. Sudahnya dah bebas. Dah bergerak jadi bebas. Terus jadi gas daripada cecair. Cecair kepada gas. Ini dinamakan pendidihan. Penyejatan. Penyejatan pun sama. Cuma penyejatan tak perlukan haba yang kuat. Panas matahari tadi kita biar jemur tu pun dah okey dah. Penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Tak kisahlah. Bila-bila suhu tu pun boleh. Macam pendidihan tadi di 100 darjah Celsius untuk air. Cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Dia kena serap haba. Zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergerak lebih laju. Cecair tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Penyejatan dia jadi secara perlahan macam jemur baju lah daripada pagi, tengah hari nanti baru nak angkat ataupun petang baru nak angkat. Macam tu. Kalau guna haba ni macam pergi dobi. Pergi dobi tu masuk je dalam dia punya tempat pengering tu kan. Dia pusing. Sebab dia guna gas, haba dekat situ kuat. Jadi dah kering baju. Orang pergi dobi zaman sekarang kan. Kalau jemur tengah-tengah panas, lambat sikit keringnya lah. Kondensasi. Kondensasi ni cecair pergi kepada gas. Okey. Cecair nak pergi kepada cecair pada gas pula. Gas pergi kepada cecair. Gas pergi kepada cecair. Mesti sejuk lah. Daripada gas nak pergi kepada cecair. Nama dia kondensasi. Okey. Dia macam kalau ni uap air ni, uap ni macam kau punya nafas kan. Nafas tu kamu hembus banyak kali dekat tangan, dapat uap. Mula-mula gas, itu jadi uap. Dia terkondensasi kan. Pembekuan. Pembekuan paling senang sekali lah. Dah tentulah kena guna peti air sejuk. Bila sejuk kita bebaskan haba. So lama-lama dia akan getar lebih perlahan. Yang bertukar jadi cecair pergi pepejal. Pemejal wapan ni proses jadi dua-dua. Pepejal jadi cecair pun, pepejal jadi gas pun pemejal wapan. Gas jadi pepejal pun pemejal wapan. So kita akan tengok daripada mana. Kalau
pepejal jadi gas, maksudnya kena panaskan. Kalau gas bagi pepejal, maksudnya kena sejukkan. So, kena tengok mana yang dibebaskan, mana yang diserap. Kita tengok, ni eksperimen. Okey, nanti saya pelan-pelan tengok. Sebabnya kena buat eksperimen. Ni kalau ikutkan kat sekolah ni, kita kena buat eksperimen lah. Okey. Termasuklah gelung ni, pengembangan ni. Pengembangan bola besi tu apabila dipanaskan. Okey. Okey, sampai situ saja. Nanti saya akan sambung lagi. Jam dah pukul 12 dah. Nanti saya akan sambung tajuk ni sampai hari Jumaat ni. Nanti besok hari Jumaat kelas kamu kan. Nanti hari Jumaat tu kalau pokok tauge-nya dah hidup, bolehlah hantarlah video pada saya supaya saya boleh dapatkan kamu punya TP tu, TP 6 untuk bab 4 tu. Okey. Hantarlah video 5 saat ke apa. Ni pokok dah jadi cikgu. Dah hantar kat Telegram. Secara peribadi. Jangan ambil YouTube ni orangnya ni. Tapi tak ada orang tanam toge ni dekat YouTube ni. Kalau ada sama je. Okey. Kemudian 5 saat je. Sekarang ni kalau saya punya pun dah hidup dah. Dah cantik dah. Dah naik je lah. Cuma nak nampak panjang tu sikit, dia mungkin dalam masa seminggu kan. Kalau kamu tanam hari minggu lepas pun, hari Jumaat ni dah okey dah. Dah boleh nampak lah dia punya tu. Bagilah pada saya. Saya tunggu je dekat WhatsApp saya. Dekat Telegram ke. Kalau dekat Telegram dia mudah sikit, dia boleh panjang sikit video tu. Kalau dekat WhatsApp pendek je videonya. Sebab tu saya gunakan Telegram tu, boleh panjang sikit lah. Bukan berapa 5 saat cukup lah. 5 ni saya ni pun. Siapa nama? Kishore Kumar. Dah. Saya faham lah. Pokok dah jadi lah tu. Padahal saya tak tahu siapa yang tanam. Entah parent ke abang ke tanam. Bukan tanam sendiri. Okey lah. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita tamatkan kita punya ni. Ada apa-apa soalan ke? Okey. Itulah. Sama-sama kita pada hari ini adalah salah satu aktif ya. Tak ada. Kishore Kumar kita ada. Tak ada katanya. Mak Faris pun tak ada. Tak ada soalan ni. Nak makan tengah hari dah ni kata. Dah pukul 12. Kalau saya sambung kelas. Tak ada. Teenage War tak ada. Terkejut je. Aduh. Tiba-tiba terkejut. Tak ada memanglah. Kalau tidak lah saya kena sambung pukul 12.30 sampai pukul 1.30. Bila nak makan nasi? Bila pula nak makan nasi? Dah pukul 1.30 nak sembahyang lagi kan? So 1M dapat rakaman je lah. Okey, kalau tak ada apa-apa nanti hantar pokok tu. Hantarlah video. Okey. Itu saja daripada saya. Nanti kita sambung lagi bab ni. Sampai hari Jumaat ni kita habiskan bab jirim ni, bab 5. Nanti minggu depan boleh masuk bab 6 dah. Okey. Nanti kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Boleh live meeting. Sekian. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Ya, sama-sama.